Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam sesi tazkirah kita kali ini kita akan membincangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Sunan Abi Daud, dan juga dalam lafaz-lafaz yang berbeza, iaitu doa Nabi SAW kepada umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maksudnya, ya Allah, engkau berkatilah umatku pada awal paginya. Fi bukuriha maknanya pada awal paginya. Baik, hadis ini ada banyak turuk, maknanya banyak periwayatan. Ada yang sahih, ada yang dhaif, turuk dia tu. Jalur periwayatan tu banyak. Tetapi secara umumnya hadis ini apabila dihimpunkan sanad-sanad atau turuk periwayatan dia, maknanya hadis ini ada wajah, maknanya hadis ini sahih secara umumnya. Apa maksud hadis ini? Nabi mendoakan keberkatan kepada umatnya pada awal paginya, fi bukuriha, awalin nahariha. Maknanya fi bukuriha maknanya, ya Allah, berkatilah umatku pada awal paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik, dan hadis ini dengan berbagai riwayat dijelaskan oleh ulama hadis, syurah hadis, menunjukkan fadilat waktu pagi, awalun nahar, awal pagi, dan menunjuk dan dalam riwayat yang disebutkan dalam sebahagian riwayat, maknanya hadis ini diamalkan oleh Nabi SAW sendiri. Maknanya dari sudut praktikalnya, Nabi SAW memang banyak mengutuskan sariyah atau jaishan, tentera, ataupun kempen apa kita kata pelatuan-pelatuan tentera kecil ke ekspedisi-ekspedisi tertentu. Nabi akan utuskan pada awal pagi. So awal pagi. Dan jika dilihat keberkatan yang ada pada awal pagi ini sangat banyak. Dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawasanya fadilat tentang solat subuh, contoh, kan? Kemudian tentang kelebihan, maknanya kelebihan yang ada pada zikir-zikir yang diungkapkan pada waktu pagi, awal pagi. Dan maksud keberkatan di sini adalah kathratul khair wastimraruha ataupun waziyadatuha. Kebaikan yang banyak dan penambahan dan berterusannya kebaikan itu. Berterusannya kebaikan itu. Baik. Hadis ini juga diamalkan oleh sahabat Nabi, beberapa orang sahabat Nabi dalam kehidupan mereka. Antaranya seorang sahabat ini, beliau seorang peniaga. Beliau radhiyallahu anhu, beliau pergi utuskan pekerja-pekerjanya untuk meniagakan barang-barangnya ini pada waktu pagi, awal pagi. Sehingga dikatakan hal tersebut menyebabkan dia menjadi kaya. Kata para ulama, disebabkan keberkatan doa Nabi yang diamalkan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, maknanya dia beramal dengan hadis Nabi itu. Bukan dia baca doa tu, tapi dia amalkan apa yang doa Nabi tu. Nabi kata, Allah, ya Allah, berkatilah umatku pada awal paginya. Dia pun keluar setiap awal pagi, dia meniaga awal pagi. Orang lain macam kita bahasa mudah, orang lain tak buka kedai lagi, dia dah buka kedai. Contoh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan itu adalah salah satu fadilat ataupun keberkatan yang ada kepada orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita kelebihan
kita bersegera dalam kebaikan. Fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat. So Allah Taala suruh kita bersegera dalam melakukan dan melaksanakan kebaikan, ketaatan. Dan antaranya adalah dengan kita tidak mensia-siakan waktu pagi. Diisi waktu pagi itu dengan amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada dunia dan akhirat kita. So, hadis ni ada dua pengamalan dia. Yang pertama, orang Islam semua umat Nabi. Jadi Nabi dah doakan keberkatan. Sebenarnya kata ulama, keberkatan itu ada pada umat Nabi Muhammad. Maknanya umat Nabi Muhammad yang Islam, yang menerima dakwah Nabi, yang bangkit solat subuh, semua dah dapat keberkatan. Itu sebahagian ulama kata, semua dah dapat keberkatan. Betul, kebaikan. Yang bangkit awal, solat subuh berjemaah, kemudian berzikir, kemudian solat sunat isyraq, kemudian solat duha, kemudian zikir pagi dengan petang sebelum tu, kemudian zikir pagi kan, waktu pagi, kemudian baca Quran atau menuntut ilmu dan sebagainya. Pada waktu yang awal pagi itu adanya keberkatan. Sebab itulah sebahagian ulama mereka melihat bahawasanya waktu pagi itu dalam kalangan salaf tidak sepatutnya disia-siakan dengan kalau kita cuti dan tidur dan sebagainya tanpa ada sebab. Tetapi tanpa menafikan ada juga riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, tak salahnya riwayat daripada Salman Al-Farisi, bila ditanya kepada beliau, orang yang dia tak ada apa yang dia nak buat, dia takut terjebak dalam melakukan kemaksiatan, kalau pagi dia kosong, boleh tak dia tidur? Makna kata sahabat Nabi, kalau tidur maknanya tidur itu harus. Maknanya kalau dia nak tidur pun tak ada masalah. Sebab ada larangan-larangan hadis tentang tidur lepas subuh dan sebagainya itu, kebanyakannya tak sahih. Sama macam lepas asar. Tapi bukan bermakna kita bermudah-mudah lah. Maknanya ini dilihat pada keadaan pula. Macam contoh orang yang kerja malam, shift malam, kemudian dia perlu rehat pada waktu pagi, maka boleh tak dia tidur lepas subuh? Contoh, dia dah solat subuh, dia boleh lah. Itu maksud athar dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Maknanya boleh untuk orang yang ada niat yang tertentu atau ada kerja yang khusus, boleh tak dia tidur lepas subuh? Boleh. Tapi bukan bermaksud orang yang tak ada kerja itu ataupun yang tak ada sebab yang tertentu, dia boleh ikut suka hati ataupun dia mengabaikan kebaikan yang ada pada waktu pagi, antaranya selepas solat subuh dan juga pada waktu-waktu yang datang setelahnya itu. Berkatan fi bukuriha, maknanya awalin nahar, pada awal pagi. Masuk dalam tu. Maknanya Nabi dah doakan keberkatan pada umatnya. Allahumma barik li ummati. Nabi doakan untuk semua umat dia. Fi bukuriha. Itu maksud hadis tu. Kan? Dalam sebagian riwayat kata burika fi ummati, burika ummati fi bukuriha. Keberkatan. Sebenarnya kebaikan yang banyak itu ada pada awal pagi. Kan? Jadi sebab itu sebahagian sahabat tu dia amalkan hadis tu, maknanya dia berniaga pun awal pagi. Kan? Sampai dikatakan dia kaya disebabkan keberkatan hadis tersebut. Maknanya dia beramal dengan doa Nabi tu. Maknanya dia bukan dia doa dengan doa Nabi tu, dia berusaha untuk masuk dalam golongan yang Nabi doakan tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan itulah makna hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan kita boleh ubah pinjam lafaz itu, kita doakan Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkatilah kami pada waktu pagi kami. Doa ataupun doa secara umum, secara mutlak, tak menjadi masalah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.